Stadium Al Janoub di Al Wakrah siap sedia untuk menjadi saksi penampilan semula Malaysia di pentas Piala Asia selepas 17 tahun. Skuad Harimau Melaya membuat persiapan sewajarnya selama 14 hari di Doha dan cukup optimis mampu menyaingi Jordan yang menjadi lawan pertama dalam kumpulan E jam 1.30 awal pagi nanti waktu Malaysia. Sesi terakhir meninjau keadaan stadium berkelas Piala Dunia itu semalam ibarat impian menjadi nyata buat generasi baru bola sepak kebangsaan yang tidak sabar mencipta sejarah baru buat negara di Qatar. Teruja dan kagum mampu berada di Stadium Al Janoub. Mungkin itulah perasaan barisan pemain kebangsaan ketika diberikan kesempatan melihat sendiri gelanggang yang bakal digunakan pada perlawanan pertama kumpulan E di Al Wakrah hari ini. Antara stadium canggih berkelas tinggi di dunia, ia memberi aura tersendiri kepada anak buah Kim Panggon untuk berhadapan Jordan. Hari ini sampai stadium untuk familiarize padang semua. Tapi ini nampak cantik, besar, so harap besok kita buat yang terbaik untuk Malaysia. We are here in the stadium. It's a huge stadium, amazing stadium. We can see the pitch is wonderful. So hoping for tomorrow, everything runs smooth for us, and hope to get some points here tomorrow and bring some proud to you guys. Malaysia dijadual turun di venue ini sebanyak 2 kali termasuklah berentap dengan pasukan pilihan Korea Selatan 25 Januari nanti. Justru sedikit sebanyak mengharapkan tuah bermain di gelanggang yang mampu membuatkan hampir 45,000 penyokong ini memberikan keputusan diinginkan untuk melangkah jauh. Dalam suasana stadium memang sangat menarik. Dalam padang memang sangat teruja lah sebagai kita seorang pemain. Inilah satu peluang yang terbaik untuk pasukan kita membuktikan yang pasukan kita mampu lah untuk bersaing. 5 jam sebelum masa sepak mula, semestinya ramai yang ternanti-nantikan apakah line-up kesebelasan utama yang akan dicatur Kim Panggon bagi memburu kemenangan pertama di pentas prestij bola sepak Asia itu nanti. Namun dengan senarai pemain kebiasaannya hanya akan diumum sejam sebelum perlawanan, mari kita meriahkan dahulu match day Harimau Melaya hari ini dengan barisan pilihan bekas pemain kebangsaan yang juga jurulatih Perak, Yusri Ceklah. Yang bertanding ni saya rasa disebabkan kedudukan itu, saya rasa Kim Panggon mungkin memilih untuk first half saya meletakkan sistem 5-4-1. Yang mana kita, bagi saya, back 3 ataupun yang back 3 yang disusun daripada saya adalah Syarul, Junior dan Kul. Ini antara back 3 yang saya rasa permulaan permainan yang akan dilakukan. Junior dengan experience beliau beraksi di Liga Thailand, dan Syarul walaupun jarang beraksi dengan JDT tapi memiliki ketenangan ataupun reading of the game yang cukup baik, dan beliau antara pure local yang tempat itu agak sukar digugat oleh mana-mana pemain ketika ini. Sudah hampir 4 ke 5 season bersama dengan national team ni dan kedudukan beliau amat sukar digugat, dan ditambah dengan lilitan kapten yang saya lihat pada perlawanan terakhir friendly matches lebih menguatkan keyakinan beliau dan salah seorang pemain yang sukar digugat. Di sebelah kiri, seandainya Kobe On tidak beraksi, sudah pasti kita agak terkilan dengan ketiadaan beliau. Tetapi seandainya beliau tidak dapat beraksi, saya masih lagi berkeyakinan tentang pemain Daniel Ting, yang mana 3 perlawanan yang Perak menentang Sabah, beliau adalah salah seorang pemain yang sering kali memberikan masalah kepada pasukan kami. 4 midfield yang saya pilih, sudah pasti sebelah kanan kita memiliki Arif Aiman, dan di sebelah kiri kita ada Faizal Halim, dan di tengah ini menguatkan keadaan dan juga fighter di situ saya memilih Stuart Wilking dan Brandon Gunn. Kerana bagi saya Stuart Wilking mempunyai sedikit corak permainan dan hardworking, berbeza dengan Brandon Gunn yang betul-betul fighter di tengah. 2 tonggak di tengah ni memainkan peranan yang cukup baik. Striker tunggal ramai kita lihat di posisi tersebut. Tetapi dengan sistem permainan ini saya melihat saya lebih meletak kepada Paulo Jesu. Kerana apabila kita ingin melakukan permainan 5-4-1, kita tidaklah ingin memiliki striker. Sebenarnya kita akan menggunakan false 9, dan seandainya kita agak menggunakan sistem corak yang counter attack, dan sudah pasti kita akan menerima ataupun mendapat sepakan percuma di luar kotak penalti, dan ketika inilah Paulo Jesu amat diperlukan. Bagi saya Shihan dalam prestasi yang terbaik, kerana jika dilihat 2 pesaing beliau, Azri Ghani dan Syed Izhan, masing-masing Azri Ghani kurang playing time dan juga Syed Izhan masih lagi muda, dan keadaan ketika ini prestasi terkini yang memungkinkan Shan dipilih sebagai penjaga gol nombor 1. Seperti mana saya katakan tadi, inilah barisan utama yang saya rasa akan diturunkan di dalam separuh masa pertama.
Kami di unit Sukan NCA juga tidak ketinggalan mempunyai pilihan kesebelasan sendiri berdasarkan pemerhatian situasi semasa 24 jam sebelum perlawanan. Secara kumulatif, ini adalah 11 pemain terbaik yang kami rasakan cukup sesuai menunjangi Harimau Melaya berdepan Jordan. Percaturan kami di unit sukan mengambil kira situasi Enric Dos Santos, Corbin Ong dan Nasur Insa yang tidak cergas untuk diturunkan awal pagi nanti. Bermakna kami meletakkan kepercayaan kepada Daniel Ting, Junior Estal, Dion Kuz, Dominic Tan dan Matthew Davis di bahagian pertahanan. Selain Shihan selaku penjaga gawang, dengan Daniel Kuz dan Matt Davis akan kerap membantu jentera serangan. Kami optimis kombinasi Junior dan Dominic mampu bertahan sekiranya berlaku serangan balas. Fizikal dan ketinggian Junior pastinya sesuai selaku benteng statistik terakhir. Manakala kepentasan Dominic menjadi taruhan untuk menghalangi larian pemain lawan sebelum menjadi ancaman besar kepada gawang Malaysia. Di bahagian tengah, kami masih percayakan Brandon Gad dan Stuart Wilkin selaku enjin Harimau Melaya. Berikutan kedua-duanya sering digandingkan Kim Panggon sebelum ini. Kami tidak memilih Romain Morales dalam kesebelasan awal kerana memikirkan faktor keserasian di mana dia baru saja diserapkan ke dalam skuad. Tetapi dengan adanya Kuz, Daniel dan Matt Davis yang membantu di tengah serta kanan dan kiri, bermakna radar janaan bola sudah dibagikan kepada 5 kawasan yang jika dicatur dengan baik bakal mewujudkan pergerakan bola ke bahagian serangan yang cukup efektif. Di sinilah kami merasakan peranan Faisal Halim di sebelah sayap kiri, Paulo Josue selaku penyerang tunggal dan Arif Aiman di sayap kanan bakal menjadi lebih mudah. Ketiga-tiganya adalah pemain agresif dan memiliki kelebihan masing-masing seperti yang ditonjolkan dalam perlawanan sebelum ini. Faisal dan Arif Aiman adalah master dalam gelecekkan bola ke D-box, sementara keperluan Josue adalah ketinggian serta ketajaman penyudah dan tandukan dalam menghidu peluang. Bukan kami menidakkan penglibatan Darren Lock dan Akir Rashid, tetapi kedua-duanya memang lebih sesuai selaku super sub berdasarkan keupayaan dan kepentasan yang ada. Untuk itu, kami merasakan formasi 5-2-3 adalah paling sesuai untuk digunakan sekurang-kurangnya sehingga 45 minit pertama. Formasi ini telah digunakan semasa menentang Kyrgyzstan dan terbukti mampu memberi intensiti dan daya saingan corak permainan pantas yang cukup digemari Kim Panggon. Saya Chen Tang Jie, pemain badminton kebangsaan, ingin mengucapkan selamat maju jaya kepada skuad Harimau Melaya untuk first match esok lawan Jordan. Pula saya predik mungkin kita akan boleh kemenangan dengan 2-1. Yang skor oleh Faisal Halim dan satu lagi Aiman. Kalau kita cakap pasal peringkat Piala Asia ni, apa-apa yang boleh jadi lah. So sebagai seorang warga negara Malaysia, mestilah harapan kita untuk Malaysia menang. Hai, Assalamualaikum. Saya Abid Syahrin. Saya nak ucapkan selamat berjuang kepada skuad Harimau Melaya pada malam ni. First game dekat Qatar. And I just want to wish you all the best. And Malaysia boleh. Jujur, wakil rakyat Malaysia lah nak cakap, kita orang ada kat belakang korang. And kita orang mendoakan kejayaan korang. And teruskan membuktikan yang Malaysia boleh, insyaAllah. Let's go. Saya ingin mengucapkan selamat berjuang untuk Harimau Melaya dan jangkaan saya Malaysia akan menang 2-1 dan penjaring kita mungkin Arif Aiman, Sapaul Rashid, Dion Kuz mungkin. Apa-apa pun, ayo Malaysiaku.